Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Muka surat 89. Muka surat 89 kita masuk masalah maqam yang terpuji bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa. Ini dia sambung daripada bulan lepas, doa selepas azan. Yang kata selepas habis azan kita disuruh berdoa, Allahumma rabb hazihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ni yang kata doa tu bukan doa habuan kita, doa tu habuan Nabi. Doa tiap-tiap kali habis azan semua orang doa kat tangan baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, itu doa tu untuk Nabi. Kita minta supaya Allah bagi segala kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara intipati doa tu apa dia? Kita minta ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudah. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat Nabi ini satu makam yang mahmud, satu makam yang terpuji. Baik, yang kata kita minta Allah bagi dekat Nabi makam yang terpuji. Makam ni makna dia tempat duduk Nabi di akhirat esok, tempat duduk yang tinggi dan terpuji. Kita orang Melayu bila sebut kata makam, kata kubur, kan? Saya dulu zaman kecil-kecil dulu, masa pergi masjid mengaji, ada satu ustaz mengajar di masjid. Allahyarham, meninggal dah ustaz tu. Dia pun tak pergi Mekah lagi masa tu. Dia Mekah tak pergi lagi. Tapi dia pergi mengajar bab haji. Dia haji tak pergi lagi, tapi dia mengajar bab haji. Bila mai tang makam Ibrahim, dia habaq kata kubur Nabi Ibrahim. Oh, silap. Kita pun budak masa tu, kubur pun kubur lah. Rupanya dah yang kata makam Ibrahim tu bukan makam kubur macam kita duk faham di sini. Sini kalau kata kampung makam di Pulau Pinang tu kubur kan tu. Makam maksudnya tempat berdiri. Daripada perkataan Arabnya qama. Qama maksudnya berdiri. Makam maksudnya tempat berdiri. Jadi tempat tu tempat Nabi Ibrahim berdiri masa membina Kaabah dulu. Itu ceritanya. Baik, yang kita nak baca ni apa dia? Dia kata makam yang terpuji bagi Nabi. Maksudnya kedudukan, tempat yang Nabi nak duduk esok ni, di akhirat esok, adalah tempat yang terpuji. Apa maksud yang kata tempat terpuji ni? Dia kata, wahai saudaraku, telah lalu di dalam hadis itu menyebutkan makam yang terpuji kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makam yang terpuji itu ialah makam syafaah yang besar daripadanya kepada sekalian manusia di hari akhirat. Tu dia. Yang kata makam yang terpuji ni apa dia? Dia kata makam yang terpuji ni satu keistimewaan yang Allah bagi ke Nabi Muhammad saja, tak bagi ke Nabi lain. Ini yang maksudnya kata Nabi Muhammad diberikan makam yang terpuji. Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu kedudukan, yang kedudukan itu Allah tak bagi ke Nabi lain. Baik, apa dia kedudukan itu? Dia dalam sebuah hadis ada. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'wah
fa uridu insyaallah an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, atau kama qala, hadis sahih riwayat al-Bukhari. Nabi kata likulli nabiyyin da'wah. Nabi kata setiap nabi ada doa istimewa yang Tuhan bagi ke depa. Fa uridu insyaallah an akhtabi'a da'wati. Nabi Muhammad kata, tapi aku insya-Allah aku minta kepada Allah supaya reserve doa aku tu. Allah bagi ke semua nabi-nabi ni, Allah bagi depa doa, bila minta Allah makbul. Nabi kata ada satu doa istimewa yang Allah bagi kat aku tak guna doa tu. Aku reserve, aku simpan. Bila akhirat esok, di mahsyar esok, baru aku nak pakai doa tu. Nabi kata supaya syafa'atan li ummati, supaya dia menjadi satu tolong kepada umat aku. Tuan-tuan, yang kata Nabi Muhammad ni, kalau kita hari ni kita ni tuan-tuan, kita bukan kira sangat kita ni, kita kira anak. Betul tak betul? Kita hari ni kita ni bukan kita kira sangat. Nak raya, baju raya tak beli pun kita ni, tapi habuan anak seorang 3 pasang. Kita hari ni atas dunia ni bukan kalut sangat. Kalau simpan duit, kalau duit pi beli tanah, kalau duit pi guna buat menyaga dan sebagainya, tujuan kita habuan siapa? Ke habuan kita, habuan anak. Begitu kita hari ni jadi pak, jadi mak, punya duk ingat ke anak ni, pi duk susah payah kerja cari makan, cari rezeki, bukan habuan kita nak mewah, tapi habuan anak. Kalau macam tu kita punya ingat anak, Nabi lebih lagi ingat ke kita ni. Sampai Allah bagi dekat Nabi ni satu doa yang mustajab. Minta, Allah kata aku tentu luluskan permintaan itu. Nabi kata apa? Nabi kata aku nak minta kepada Allah an akhtabi'a. Aku minta supaya di reserve, disimpan doa aku ni syafa'atan li ummati, supaya doa ni akhirat esok aku boleh guna habuan tolong umat aku. Kalau tuan-tuan duk kata Nabi Muhammad ni tak sayang kita lagi, tak reti ya kita ni. Nabi ni punya sayang ke kita ni. Nabi SAW ni sampai nak mati duk ingat kita ni. Sekali lagi tuan-tuan, kita akan baca hadis macam mana Nabi SAW ingat ke kita ni. Maka ni dia beritahu kat kita, Nabi SAW diberi kepada dia maqaman mahmuda, diberi kepada dia satu kedudukan yang terpuji. Kedudukan tu apa dia? Kedudukan itu di hari akhirat esok, Allah bagi dekat Nabi satu benda yang siapa pun tak dapat benda tu. Apa dia? Tolong orang di mahsyar. Maka benda tu dipanggil sebagai syafaat uzma, sebagai satu pertolongan besar yang Allah bagi ke Nabi untuk Nabi tolong kita, umat dia, umat Nabi Muhammad SAW ni. Kata dia, iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam abwabu sifatil qiyamah. Dia kata hadis ni kalau nak tengok, dia kata ada di dalam bab tentang sifat-sifat kiamat. Hadis ni dia kata dia diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Bahrul Mazi ni tuan-tuan. Dia tak buat mai dah nas hadis ni, pasal nas ni sudah ada di dalam jilid lain. Saya bawa mai nas dia, nas hadis riwayat At-Tirmizi, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi dhira' فأكله وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون لما ذاك يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم فبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. Hadis ni ila akhir, panjang. Muqaddimah hadis ni cuba kita tengok. Dia kata daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Satu hari dia kata dibawa emai ke depan Nabi SAW hidangan daging. Laham ni daging. Satu hari orang bawa emai, orang nak jamu Nabi. Hidangan dia apa dia? Daging kambing. Farufi'a ilaihi zira'. Bila letak hidangan tu di depan Nabi, dia potong ambil az-zira'. Zira' ni kalau kambing tu kaki depan tu, dia panggil zira'. Dipotong bahagian kaki depan kambing tu, kaki depan antara bau dengan siku tu, yang tu dia panggil zira'. Dalam bahasa Arab dia panggil zira'. Daripada bau kambing pergi ke siku dia sebelum pelipat tu, itu zira', dia kata. Bila dihidangkan kepada Nabi, farufi'a ilaihi zira', orang potong ambil bahagian tu bagi ke Nabi. Fa'akalahu, Nabi pun tak tolak, Nabi terus makan. Wa kanat tu'jibuh, dia kata, dan itulah favorite Nabi. Itu dia. Yang kata sahabat-sahabat Nabi ni, mereka tahu apa dia makanan yang menjadi favorite, yang menjadi kegemaran Nabi. Kambing itu kegemaran Nabi. Dalam kambing tu pula zira' tu yang Nabi suka. Daripada bau pi ke siku, bahagian tu kalau bagi Nabi tak tolak. Seperti mana Nabi suka satu lagi, apa dia? Labu. Dubak dia panggil. Dubak, makanan yang menjadi favorite Nabi. Nabi kalau labu, Nabi makan, dalam hadis cerita dia palit sampai apa? Sehingga menjilat jari. Ini yang KFC ni, itu daripada hadis tu cerita Nabi makan gulai dubak ni, labu ni. Hadis cerita Nabi bila dia makan gulai labu, orang jamu dekat dia palit tu. Dia palit pinggan tu, jilat jari. Yang tu yang KFC ambil tu, yang laku ingatlah ni tu. Kan? Kegemaran Nabi. Ni hadis yang kita baca ni, Abu Hurairah kata satu hari orang buat amai satu hidangan daging dekat Nabi, daging kambing. Kemudian orang ambil pula bahagian zira' tu, daripada bau nak pergi ke siku kambing tu, bagi ke Nabi. Itu favorite Nabi. Nabi memang tak tolak. Fa'akalahu, Nabi makan. Wa kanat tu'jibuh, dan itulah favorite dia, kegemaran dia. Nabi makan. Kata hadis tu, fanahasa minha nahsah, Nabi tokak sekali daging tu. Summa qala, Nabi letak balik, Nabi bersabda. Nabi kata apa? Ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Nabi kata, aku adalah penghulu kepada semua manusia di hari akhirat esok. Ini satu yang kata Nabi. Kita dah baca hadis dia. Nabi ni dia dalam apa occasion, dalam apa situasi, dalam apa keadaan pun, ilmu jalan. Apa jamu makanan yang menjadi favorite aku pun, ilmu aku jalan juga. Apa duduk dalam keadaan santai, rehat-rehat dengan dia pun, ilmu jalan juga. Lepas semayang, Nabi boleh bangkit pergi duduk atas membar, bagi satu khutbah, ilmu jalan juga. Dalam keadaan Nabi duduk berjalan-jalan dalam kebun tamar, Nabi boleh stop sat, ilmu jalan juga. Usung jenazah pergi ke kubur, sampai di kubur, sebelum jenazah dikebumikan, satu tazkirah Nabi bagi, ilmu jalan juga. Nabi SAW satu orang manusia yang dia memanfaatkan setiap detik, setiap masa yang ada ke dia, dengan sampai ke ilmu kepada sahabat ada. Itu sebab tuan-tuan, bilangan hadis ni puluhan ribu hadis. Bukan setakat Sunan Sittah ni, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai. Bukan setakat tu aja. Dia ada banyak lagi kitab-kitab hadis ni. Tu semua adalah catatan daripada apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi mengaku dan sebagainya. Direkodkan menjadi hadis. Pasal apa? Pasal hidup Nabi itu ilmu. Macam mana kita hari ni kita boleh kata aku tak payah pergi mengaji dah, seolah-olah kita ni dah cover semua ilmu. Nabi SAW sepanjang hidup dia sampaikan ilmu. Sampai tidur dia pun direkodkan oleh sahabat menjadi ilmu. Macam mana kita hari ni baru mengaji berapa tahun, kita kata kita dah tamam, kita dah sempurna dah ilmu kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tengah orang bagi hidangan kambing, Nabi gigit sekali. Nabi kata, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Hari kiamat esok, akulah penghulu kepada semua manusia. Hal tadrun,
Limadzaka yajma'u Allahu an-nas al-awwalin wal-akhirin fi sa'idin wahid. Nabi kata, hampa tahu tak, esok kita di akhirat esok Allah akan himpun daripada orang hak mula dulu, daripada Adam alaihi salam sampailah kepada orang hak akhir sekali daripada kalangan umat aku. Nabi kata. Kita tak tahu tuan-tuan, ni sebelum nak jadi kiamat ni, sebelum sangkakala nak bunyi ni, siapa dia hak last sekali beranak sebelum kiamat ni, termasuk dia ni akan berhimpun di mahsyar esok ni. Semua ni akan berada di mana? Fi sa'idin wahid, satu lapangan, di satu tempat. Fayusmi'uhum ad-da'i. Waktu dia ada di mahsyar tu, semua ada situ. Tuan-tuan, kalau hadu hidup tahun 2011 ni saja ada pun cukup dah. Ni kalau hadu hidup lagi lah ni 6 bilion orang ni. Kalau ada ni saja pergi berhimpun satu tempat pun cukup dah. Cukup dah. Haji tu 3 million ke 4 million aja. Duk ada satu tempat. Oh, tak tahu nak abang tuan-tuan. Rimah. Ni nak turun nak pergi semayang jemaat ni, musim haji ni, nak turun pergi semayang jemaat ke 9 kena pergi dah. Pukul 10 kena pergi dah. Pergi pukul 11 masjid tak boleh masuk dah. Kawah hak pergi pukul 9, pukul 10 ni nak terkencing, bangkit pergi kencing tempat tak ada dah. Eskalator di Masjidil baru 3 juta orang ni cerita ni, belum cerita daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad ni, cerita 3 juta orang pergi buat haji ni, duduk di Masjidil Haram, nak turun eskalator tangga karan Masjidil Haram tu, nak turun tu, duduk turun tu bawah tak berjalan, yang tengah duduk turun. Kita duduk turun, yang depan tak boleh berjalan dah, jam dah. Arab kata zahmah, dia dah sesak dah, di bawah tak boleh bergerak, tangga duduk turun ni. Hang jatuh hati aku, hang jatuh hati aku, jatuh kayu rendah tu. Baru 3 juta. Macam tu jadi. Nabi SAW gigit paha kambing ni, Nabi kata apa? Hamba tahu dah, esok akhirat esok Allah akan himpun daripada Adam alaihissalam sampailah manusia hak last sekali beranak mai daripada kalangan umat aku ni, Allah akan himpun fi sa'idin wahid, di satu tempat duduk. Fayusmi'uhumud da'i, ketika itu dengar satu suara yang menyeru. Nabi kata, Nabi duk bercakap ni benda futuristik, benda future. Kiamat tak jadi lagi, mahsyar pun tak tahu nak jadi tang mana lagi. Tapi Nabi 1400 tahun dulu Nabi habang dah. Benda Nabi habang ni kalau kita buat checklist, kita buat senarai semak, kita write semua dah. Tunggu alamat besar aja, Dajjal tak turun mai lagi. Tunggu alamat besar aja, Ya'juj Ma'juj tak mai lagi. Hak lain jadi semua dah. Maknanya benda hak kita duk baca ni akan jadi. Duk ada ramai tu tiba-tiba dengar satu suara menyeru, wa yanfudhuhumul basar. Nabi kata ketika itu manusia dapat tengok semua benda hak dia duk dengar atas dunia ni. Ni hak kita dah dengar atas dunia ni, kata mahsyar ni satu padang. Yang kata mahsyar itu manusia yang dihimpunkan itu tidak ada pakaian, tidak ada kasut dan tidak berkhatan. Yang kata mahsyar itu matahari akan diturunkan kadar 1 mil di atas kepala. Yang kata mahsyar itu manusia tenggelam dalam peluh. Semua hak kita duk dengar dalam hadis ni, Nabi kata wa yanfuzuhumul basar. Pada hari itu biji mata manusia tengok betul apa hak Nabi kata, terbukti depan mata. Watadnu syams minhum. Nabi kata ketika itulah matahari didekatkan kepada manusia. Ni tengah nak makan kambing favorite dia ni, tinggal sat abang yang ni dulu. Pasal apa? Pasal urusan mahsyar ini jauh lebih besar daripada urusan nak makan kambing panggang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata apa? Nabi kata fabalaghan nas minal ghammi wal karbi. Nabi kata pada ketika itu semua manusia yang ada di mahsyar itu semua sekali kena al-gham wal karb, kena kepada depa ni kedukacitaan dan kesusahan yang amat sangat. Satu orang yang masa hidup di atas dunia, dia nak pergi tang mana ada outrider bawa dia. Satu orang yang masa hidup atas dunia, dia buka pintu kapet merah duk tunggu dia. Satu orang yang masa di atas dunia, dia pergi mana pun tempat reserve untuk dia. Di sana esok
jadi benda ni. Tidak ada lain melainkan al-gham wal karbi. Melainkan apa? Duka cita dan susah payah. Ma la yutiqun wa la yahtamilun. Nabi kata keadaan mahsyar ni, kalau aku nak simpulkan, Nabi kata keadaan mahsyar ini adalah keadaan yang siapa pun manusia tak akan mampu tahan dan tak akan mampu pikul. Nabi kata. Itu mukaddimah daripada hadis yang dia bawa mai terjemahan dekat kita ni. Cuba kita baca apa yang jadi di mahsyar ni. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian daripada Nabi makan, lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pengulu sekalian manusia pada hari kiamat. Adakah kamu sekalian ketahui kerana apakah yang demikian itu? Iaitu Allah menghimpun sekalian makhluk dahulu dan kemudian di bumi yang satu, iaitu mahsyar. Maka didengar oleh mereka akan satu seruan dan lulus oleh mereka itu penglihatan. Tengok ni semua apa hak duk dengar dalam Quran, dalam hadis ni, depan mata sudah jadi. Dan hampir akan mereka itu oleh matahari. Itu terjemahan dia. Maka sehabis-habislah orang huru hara dan haru biru. Dia kata. Bila jadi keadaan macam tu, dia main huru hara. Dan balak yang tiada tertanggung oleh sekalian manusia, sehingga kata setengah kepada setengah, mengapa kamu semua berderita diri sahaja? Tidakkah kamu semua boleh lihat betapa adanya yang telah sampai kepada kita daripada huru hara ini? Dan cubalah pergi cari siapa-siapa orang yang boleh mensyafaatkan sekalian kamu pada Tuhan Rabbul Alamin. Dia main hadis panjang ni. Bila keadaan dah jadi tak boleh kontrol, bila keadaan dah semakin huru hara, bila keadaan dah semakin derita dan susah di mahsyar ni, sama-sama manusia ni bercakap. Mereka kata takkan tak ada siapa boleh tolong kita ni, keadaan macam ni. Hang tanya aku tanya hang, tak ada kenal siapa-siapa ke boleh tolong kita ni, bagi keluar daripada tempat ni. Apa punya karut tempat ni? Ni azab apa ni duk datang ni? Tak ada siapa-siapa ke kenal siapa-siapa ni boleh tolong kita di sini ni. Keadaan sudah jadi macam tu. Maka sahut setengah bagi setengah, pergi kamu kepada Nabi Adam alaihi salam. Ni dia start hadis ni. Maka seorang kata apa? Dia kata lah macam ni, kita cari Adam alaihi salam. Mungkin Adam boleh tolong recommend kita keluar daripada tempat ni. Maka pilah mereka itu dan berkata sekaliannya, engkau wahai Adam, engkau datuk bagi sekalian manusia. Mereka pergi jumpa Nabi Adam ni, jumpa dia kata, Adam, hang ni Abun Nas. Dalam satu hadis kata Abul Bashar, kamu ni adalah bapa kepada sekalian manusia. Telah dijadikan Allah akan dikau dengan tangan kudratnya. Adam tak jadi macam mana kita jadi. Kita jadi daripada ayak benih. Adam dia tak ada mak, dia tak ada pak, Allah jadikan dia. Hang satu orang yang istimewa, Allah jadikan engkau dengan tangan kudratnya. Dan ditiupnya kepada engkau ruhnya, dan disuruhnya malaikat sujud kepada engkau. Dalam Quran kata usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Kan ayat tu. Engkau ni Adam bukan sahaja bapa manusia, bahkan engkau istimewa. Engkau Allah bagi jadi. Sudahlah engkau ni istimewa, Allah bagi jadi, Allah tiup roh masuk ke dalam diri engkau dan sebagainya. Allah perintah malaikat pula usjudu li Adam, suruh sujud kepada Adam. Engkau ternyata satu makhluk istimewa, syafaatkanlah kami kepada Tuhan kau. Takkan hang satu orang yang macam ni punya istimewa tak boleh tolong pergi bercakap dekat Tuhan, minta kami lepas daripada mahsyar ni. Maka tidakkah engkau lihat betapa hal kami ni? Ni hang tak nampak ke ni teruk ni? Dengan manusia ni kaki duk pijak atas kaki orang. Tak bolehkah tolong kami, bagi kami keluar daripada tempat ni? Maka sahut Adam alaihi salam, bahawasanya Tuhan kau marah pada hari ini sehabis-habis marah yang tiada seumpama ini dahulu dan kemudiannya. Adam pula pergi jawab lagu tu. Dia kata aku minta maaf banyak-banyak. Dia kata hari ni Tuhan marah ke aku. Dia kata Tuhan marah ke aku ni tak pernah Tuhan marah macam ni. Dia kata. Dan bahawasanya ditegah Allah aku menghampiri pohon kayu di dalam syurga, maka bantah aku akan larangannya. Diriku. Dia kata aku ada satu kih besar dengan Allah. Apa dia kih apa? Allah pesan dah dekat aku,
dengan isteri aku Hawa pada masa tu, jangan hampiri pokok ni. Tapi malangnya aku langgar perintah dia. Aku dengan isteri aku Hawa sudah pergi ambil buah pokok tu makan. Aku ada kes yang nak tunggu Allah bercara aku. Macam mana aku nak tolong hampa kalau aku sendiri pun sangkut juga. Dia kata apa? Nafsi, nafsi, diri aku, diri aku. Maksud nafsi, nafsi, diriku, diriku ni apa dia? Dia kata aku dengan hal aku pun tak boleh tolong hampa. Itu maksud dia. Baik, maka tiada upaya aku menolong kamu semua. Maka cubalah kamu semua pi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dia pula recommend suruh pi dekat Nabi Nuh. Aku dah memang tak boleh tolong. Maka datanglah mereka kepada Nuh alaihi salam. Lalu kata mereka itu, ya Nuh, adakah engkau itu awal daripada segala pesuruh Allah kepada ahli bumi? Dia kata, Nuh, engkau ni apa dia? Engkau ni adalah Nabi yang pertama. Pasal apa dia kata begitu? Bukankah Adam itu Nabi pertama? Pasal apa dalam hadis ni dia kata, engkau wahai Nuh, engkau adalah pesuruh Allah yang pertama kepada ahli bumi. Pasal apa? Pasal Nabi Adam alaihi salam dia tidak menyampaikan risalah kepada umat. Nabi Nuh baru start menyeru umat dia. Maka dipanggil Nabi Nuh alaihi salam ni sebagai Nabi pertama di atas muka bumi. Itu maksud dia. Baik, dan telah dinamakan Allah akan engkau abdan syakura. Ni geng hak Nabi minta tolong dekat Nabi Nuh ni, jack dulu. Jack dulu Nabi Nuh. Dia kata, wahai Nuh, Tuhan sebut hang ni abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah. Kalau Allah sebut macam tu, maknanya hang satu orang istimewa. Tolong saya selutok dengan Tuhan, bagi kami lepas daripada tempat ni. Maka syafaatkanlah kami kepada Tuhan engkau. Maka tiadakah engkau lihat keadaan kami ni? Dia kata, ni kami teruk ni, tak boleh tolong ke? Maka dijawab oleh Nabi Nuh alaihi salam, bahawasanya Tuhanku marah pada hari ini sehabis-habis marah kepada aku yang tiada marah seumpamanya sebelum ni. Nuh kata, aku pun ada kes nak kena bercara juga. Macam mana aku orang salah nak tolong hampa, aku pun kes tak bercara lagi. Apa dia? Bahawasanya aku telah mendoakan satu doa ke atas kaum aku dengan turun bala. Nafsi, nafsi, dia kata. Aku dulu ni apa? Aku dah tak boleh tahan dengan umat aku ni. Nonton tengok balik dalam Quran, dia kata apa? Da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nuh kata, aku seru kaum aku malam siang, ajak mereka sembah Allah, mereka tak mau ikut aku, illa firara, lari pula daripada aku. Akhirnya Nuh tak boleh tahan dah dengan mereka ni. Nuh angkat tangan minta doa kepada Allah supaya dibinasakan umat dia. Maka Nuh kata apa? Itu salah aku. Aku doa kepada Allah suruh pelingkup umat aku sendiri. Maka kerana salah tu, aku nak kena bercara di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, maka oleh kerana tu aku tak boleh nak tolong hampa semua. Kemudian dia kata apa? Pergilah kamu semua kepada Ibrahim alaihi salam. Maka datanglah mereka kepada Ibrahim alaihi salam. Kata mereka itu, ya Ibrahim, engkau Nabi Allah dan engkau kekasihnya. Pergi jumpa Nabi Ibrahim pula. Tuan-tuan boleh bayang tak ni keadaan macam ni? Nak pergi cari Nabi Adam tu pun dah satu penyakit. Jumpa-jumpa tak boleh tolong. Nak pergi cari Nabi Nuh pula dua penyakit. Jumpa-jumpa Nabi Nuh tak boleh tolong. Nak pergi cari Nabi Ibrahim alaihi salam pula tiga penyakit. Ni keadaan di tempat tu memang dah penyakit dah. Tempat tu tempat azab dah. Nak pergi cari pula orang hak boleh tolong ni. Bila sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, minta Nabi Ibrahim tolong. Maka sahut Nabi Ibrahim bahawasanya Tuhanku marah pada aku hari ini sehabis-habis marah. Dan bahawasanya telah bohong aku 3 kali. Dia pun kata, aku pun ada kes juga, aku pemohong masa hidup dulu. Banyaklah kot cerita ni pula, panjang pula. Di antaranya apa yang dia bohong, bila dia pergi katok tokong tu, dia gantung kapak hak dia guna buat katok tokong tu di tengkuk tokong paling besar. Bila puak-puak Namrud ni main-main tengok tokong pecah, dia pun tak ada orang lain lah. Most wanted Ibrahim. Dia pun kata, ni mesti Ibrahim punya kerja. Tak ada orang lain hadut cari pasal dengan kita lebih daripada Ibrahim. Dia pun pergi cari dia. Bila tangkap dia, dia pun kata, lah ni pasal apa hang sampai ke tahap ni pergi katok Tuhan kami semua? Dia kata dia tak buat. Ni pemohong. Padahal dia yang pergi godam benda tu. Dia kata tak, dia tak buat. Dia pun kata tak ada orang lain kalau nak buat macam ni melainkan hang. Nabi Ibrahim kata apa? Dia kata aku tak buat. Tak percaya, dia kata pergi tanya tokong besar tu, kapak tu ada di tengkuk dia.
Pergi tanya dia. Tah ke dia yang buat? Kalau dia tak buat pun dia tahu siapa buat. Orang yang buat tu pergi gantung tengkok. Pergi gantung kapak di tengkok dia. Puak ni kata apa kat Nabi Ibrahim? Mereka kata hang bohong. Dia kata tak bohong. Hang bohong. Kata, pasal apa? Macam mana nak tanya dia? Dia bercakap pun tak boleh. Nabi Ibrahim tanya. Kalau bercakap pun tak boleh. Ya hampa piduk minta macam-macam kat dia. Ya Allah. Dia kata,